Filem yang diambil dari kisah benar ini pernah dicalonkan Oscar sebanyak 6 kali sebagai filem terbaik. Ia mengisahkan perjalanan hidup seru yang penuh duka dalam mencari keluarga sebenarnya setelah lebih 20 tahun lost contact. Filem dibuka bukan kainnya tetapi videonya yang menunjukkan betapa susahnya hidup mereka walaupun untuk mendapatkan secebis hidangan. Mereka terpaksa mencuri arang batu dan sebagainya. Selepas ditinggalkan sang bapa yang berkahwin isteri kedua yang tak menafkahi mereka selama lebih 3 tahun, maka terjadilah kemiskinan yang tak menguntungkan di mana ibunya sampai sanggup bekerja 25 jam lama. Anaknya pula akan pergi mencari arang batu setiap pagi dan minta sedekah atau makanan pada petangnya. Di suatu pinggir jalan di India, tinggal 4 sekeluarga yang miskin lagi malang. Kuli bangunan bernama Kamla adalah ibu kepada 3 cahaya mata. Mai kenai-kenai dulu. Anak sulungnya bernama Guddu, Saru pula anak kedua, dan yang ketiga adalah Shakila. Kemiskinan membuatkan Guddu yang diikuti Saru sampai sanggup meninggalkan adiknya yang masih kecil demi mencari pekerjaan yang tetap. Mereka pergi ke stesen kereta api, jauh perjalanan ponek kaki. Saru yang keletihan pun ditinggalkan di bangku, namun abangnya berjanji akan pulang secepatnya membawa jelebis kesukaannya. Sudah lewat malam, Guddu tak pulang-pulang. Entah terjerit dalam seluar, entah diculik hantu. Selepas itu Saru menunggu dalam gerbak kosong dengan harapan Guddu akan datang ke situ. Malang sekali pintu gerbak sudah dikunci dan Saru tersekat kat dalam. Dia pun diterbangkan train ke stesen Kalkutta di barat India yang jauh 1200 km dari rumahnya. Rata-rata penduduk di situ berbahasa Bengal. Dia bertanya arah pulang namun tiada siapa memahaminya. Pada suatu malam, Saru sipi-sipi diculik penjual kanak-kanak. Namun dia selamat melarikan diri ke sebuah kuil. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa telan sisa makanan dan air paip. Selang beberapa hari, takdir menemukannya dengan kakak Nur yang sanggup menjaganya. Ada udang di sebalik batu. Nur sudah berencana dengan pakcik rama-rama untuk menjadikannya pelah. Baba Bowie. What the hell, man? Nasib baik Saru tahu awai-awai dan sempat lari. 2 bulan kemudian, deti-deti yang lagi minum sup bunjut ternampak Saru yang berpenampilan homeless lalu membawanya ke balai polis. Di sana, polis menangkap gambar untuk mengiklankan kehilangannya dalam surat kabar baik. Saru pun dibawa ke suatu tempat jagaan kanak-kanak. Di situ, dia berkenalan dengan Anita dan melihat seorang budak bermasalah bernama Shondip. Sejenak malam, irama nyanyi berkumpulan pun bermula. चंदा को ढूंढने सभी 15 juta orang membaca akhbar, namun tak ada seorang pun yang merespon kehilangannya. Akan tetapi, sepasang keluarga bernama John dan Sue berminat menjadikannya anak angkat. Mereka tinggal jauh di Pulau Tasmania di Australia. Wow. Setelah penat berjalan kaki, Saru yang ditemani Puan Swarmina bertemu keluarga barunya buat pertama kali di suatu tempat. Ciri-ciri keibu-bapaan jelas ada dalam diri John dan Sue. Mereka menjaganya dengan kasih sayang mencurah-curah sehinggalah setahun berlalu. John dan Sue mengangkat seorang lagi anak bernama Mantosh. Mantosh mengalami gangguan mental di mana dia akan mengetuk kepalanya berkali-kali dan menjerit setiap hari serta selalu buat masalah sampai Sue jadi sayup hati memikirkan keadaannya. Dikala ayak mata jatuh ke lantai, Sarulah yang setia memujuknya. 20 tahun kemudian,
Saru berjaya menjadi pengurus hotel di Melbourne dan mereka meraihkan kejayaan tersebut tanpa Mantosh yang berkeadaan sama seperti dulu, selalu bersendirian dan menghisap dadah. Di sana, Saru mula berdating dengan rakan kerjanya iaitu Lisa yang berasal dari Amerika. Semasa lepak makan, Saru ternampak sejenis kuih yang dia ingat-ingat lupa. Dia teringat dia bukan orang Bengali kerana jalebi aslinya berasal dari benua kecil di India. Setelah diberitahu kawannya tentang aplikasi Google Earth yang baru dilancarkan, dia menggoogle lokasi keluarganya namun berhenti pencarian setakat itu saja. Filem pun diskip ke 2 tahun kemudian. Di taman, Saru kembali terkenangkan abang kesayangannya. Buat pertama kali Saru memperkenalkan Lisa sebagai girlfriendnya. Saru makin benci setiap kali melihatnya serta mengatakan Mantosh bukan adiknya. Tiba-tiba, Stop! I hate what he's done to you. beberapa bulan kemudian, Saru terpaksa memutuskan ikatan cinta sebab dia nak fokus cari keluarga sebenarnya. Kenangan semasa kecil selalu bermain dalam kepalanya. Setiap hari dia tak senang duduk memikirkan kerisauan Guddu dan maknya dalam menanti kepulangannya. Saru meneruskan pencarian yang terhenti 2 tahun lepas. Makin dicari makin banyak pula stesen kereta api. Kerana terlampau stres, dia berhenti kerja dan jarang bertanya kabar. Saru bermunasabah bukan Sarawak, kenapalah dia tak jumpa jawapan lagi. Kemudian dia terbuka hati untuk luah segala-galanya serta minta doa dan kemaafan dari keluarganya. Malam itu dia geledah seluruh peta, cari satu persatu tapi tak jumpa juga. Sampailah dia rasa nak give up dalam pencarian terakhir, dia menjumpai sebuah tempat bernama Ganesh Talai yang kedengaran sama macam Ganesh Teli. Pada awal tahun 2012, dia bersalam-salaman sebelum gerak ke tempat kelahirannya iaitu Ganesh Talai. Dengan berbekalkan ingatan sekuat dolphin, dia sampai di rumah lamanya namun tak ada orang. That's me. Datang Pakcik Wallawe tolong tunjuk jalan. Dan akhirnya mereka dipertemukan semula. Melihat abangnya tak ada di situ, Saru pun bertanya, di manakah Guddu? Gembira bercampur baur apabila diberitahu Guddu sudah meninggoy. Syakila datang menemuinya diikuti pelukan kerinduan. Orang ramai pun turut bersorak piwit melihat kebahagiaan tersebut yang live depan mata. Saru berjaya tiba ke Ganesh pada 12 Februari 2012. Dia menghilang selama 25 tahun. Pada malam yang sama 25 tahun lepas, dia naik kereta api kosong bersama abangnya, Guddu. Tetapi abangnya Guddu meninggal dilanggar kereta api tak jauh dari hentian. Mak Saru, Kamla, tak pernah berhenti berharap anaknya kembali sampai dia setia menunggu di rumah yang sama. Kebahagiaan di hati Kamla umpama lautan dalam setelah dipertemukan semula. Saru sedar sejak usianya 5 tahun dia salah sebut namanya sendiri. Nama sebenarnya adalah Sheru yang bermaksud singa. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye. Gua mau bye bye lan. Piau piau.